Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Sekurang-kurangnya 4 maut manakala 9 lagi cedera dalam runtuhan salji di Glacier Armansat di pergunungan Alps Perancis pada Isnin. Gerard Damanin, Menteri Dalam Negeri Perancis berkata, runtuhan salji melanda Glacier Armansat sekitar tengah hari. Mengikut data, 4 maut dan beberapa lagi cedera. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan di lokasi itu, kata Damanin melalui ucapan di Twitter seperti yang dilaporkan Sputnik. Jurucakap pihak berkuasa tempatan, Haute Savoie berkata, mangsa yang terperangkap adalah mereka yang bermain ski di kawasan pergunungan pedalaman dan identiti masing-masing belum dikenal pasti. Katanya runtuhan itu agak besar meliputi kawasan seluas 1 km pada ketinggian 3,500 meter dan punca kejadian masih dalam siasatan. Presiden Emmanuel Macron menulis di Twitter memaklumkan perkhidmatan menyelamat akan terus dilaksanakan dan beliau sentiasa bersama mangsa dan keluarga mereka. Media Perancis melaporkan 2 helikopter terbabit dalam operasi mencari dan menyelamat dan tiada amaran runtuhan salji dikeluarkan sebelum kejadian. .113 Baker, we're making entry from the east side at Preston and Main. God, don't have an angle. I think I got him down. I think he's down. Get the lifter off now. Yank him down the stairs. Seorang lelaki bersenjata dan 4 yang lain terbunuh dalam satu kejadian tembakan di sebuah bank di bandar Louisville di Kentucky, Amerika Syarikat pada Isnin. Lelaki itu telah dikenal pasti sebagai seorang lelaki berkulit putih bernama Connor Sturgeon. Beliau merupakan seorang pekerja di Bank Old National yang terletak di pusat bandar Kentucky. Agensi berita Jerman DPA melaporkan bahawa 8 orang turut cedera termasuk 2 pegawai polis. Salah seorang daripada pegawai polis itu dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Paul Humphrey, timbalan Ketua Polis Louisville berkata, polis tiba di lokasi kejadian beberapa minit selepas menerima panggilan kecemasan. 2 pegawai polis itu cedera ketika berbalas tembakan dengan penyerang. Humphrey berkata suspek telah ditembak mati oleh polis semasa berlaku beberapa serangan tembak balas. Kira-kira 300 orang dipindahkan dari rumah mereka di bandar pantai timur Korea Selatan Gangneung ketika angin kencang dan cuaca kering mencetuskan kebakaran pada Selasa. Anggota bomba bertukus lumus mengawal kebakaran yang bermula kira-kira pukul 8.30 pagi waktu tempatan di Gangneung dengan menggunakan pesawat pengebom air. Pesawat tersebut tidak dapat berlepas disebabkan oleh angin kencang. Sehingga tengah hari, Kim Jin-tae, Gubernur Wilayah Gangwon berkata kebakaran ini telah memusnahkan lebih 170 hektar tanah dan menyebabkan kira-kira 300 penduduk di bandar yang mempunyai lebih daripada 200,000 orang itu berpindah. Jin-tae berkata kebakaran dipercayai bermula selepas angin kencang meniup sebatang pokok yang menimpa kabel kuasa elektrik lalu mencetuskan api. Gambar dan rakaman yang tersebar di media sosial menunjukkan kebakaran yang memusnahkan hutan dan ladang serta bangunan. Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan, telah mengarahkan pegawai bomba mengerahkan semua sumber yang ada untuk memadamkan kebakaran secepat mungkin dan segera memindahkan penduduk berhampiran untuk mengurangkan kemalangan jiwa.
Kerajaan China mengumumkan republik itu melancarkan latihan ketenteraan selama 3 hari di Selat Taiwan bermula 8 April sehingga 10 April. Colonel Shi Yi, jurucakap Komando Teater Timur Tentera Pembebasan Rakyat PLA atau People's Liberation Army PLA Eastern Theater Command memaklumkan latihan yang telah dilakukan oleh ketenteraan dinamakan sebagai United Sharp Sword. Beliau berkata tujuan latihan ketenteraan itu diadakan sebagai persiapan bertempur. United Sharp Sword membabitkan latihan rondaan polis di Selat Taiwan, bahagian utara dan selatan, di perairan dan ruang udara negara. Lokasi sebenar latihan ketenteraan tidak didedahkan. Langkah itu berlaku berikutan susulan pertemuan antara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Kevin McCarthy di California. China mendakwa bahawa Taiwan telah diperintah secara demokrasi sebagai wilayahnya sendiri. Kerajaan China tidak menolak kemungkinan untuk menggunakan kekerasan bagi menguasai pulau itu. Berpuluh-puluh ikan pari ditemukan mati di pantai Rio de Janeiro, Brazil, sekaligus mencetuskan kekeliruan dan kebimbangan masyarakat tempatan. Nelayan tempatan melaporkan kepada pihak berkuasa penemuan itu pada Selasa. Ricardo Gomez, ahli biologi dari Institut Mar Urbano, berkata kejadian ini bukan disebabkan oleh bahan pencemar atau kekurangan oksigen di dalam air. Hal ini berlaku kerana tiada spesies lain yang mati selain daripada ikan pari. Dia berpendapat bahawa punca berlakunya kejadian ini mungkin disebabkan oleh pukat tunda yang telah ditarik bot nelayan. Pukat tunda merupakan teknik menjala menggunakan pukat yang ditarik oleh sebuah atau beberapa buah bot. Ini bukan tempat semula jadi ikan pari. Agak jadi pelik juga bagi orang tempatan, kata pencinta alam sekitar Isabelle Delwa. Pada Oktober, Denis Kirivenko, antara askar Ukraine yang berundur dari bandar Timur Bakhmut akibat terkena peluru tembakan pihak Rusia. Lelaki berusia 24 tahun itu yang sedar di hospital mendapati lengan dan kedua kakinya hilang. Beliau gembira kerana masih hidup, tetapi tidak pasti sama ada dia akan dapat berjalan semula. Beberapa bulan kemudian, di bandar Duderstadt di Jerman, Kirivenko mengorak langkah sekali lagi, kali ini dengan kaki tiruan yang dibuat oleh Otto Bock, sebuah syarikat yang ditubuhkan pada 1919 untuk membantu veteran Perang Dunia Pertama yang cedera. Beliau berkata adalah sukar untuk belajar berjalan dari awal, tetapi perkara yang paling penting ialah jangan berputus asa. Pakar dari Otto Bock menggunakan kes sepertinya untuk melatih juru teknik dari Ukraine membina anggota badan dengan menggunakan produk mereka untuk mangsa yang mengalami kecederaan akibat patah tulang, diamputasi dan kecederaan saraf tunjang. Kami berada di sini untuk mendapatkan pengalaman yang kami perlukan untuk membantu mereka pada masa hadapan, kata Hyori Keremorenko, seorang peserta latihan dari bandar Potlova di Ukraine. Akibat perang yang tercetus lebih setahun, jumlah angka korban di kedua-dua belah pihak dalam perang sukar didapati. Ukraine telah mengakui perlunya ada bantuan segera bagi membantu mereka yang cedera. Dalam kursus kelima yang dikendalikan oleh Otto Bock sejak permulaan perang, peserta dari Ukraine telah menghabiskan 3 minggu mempelajari cara membuat pelbagai jenis prostetik dan memulihkan orang yang diamputasi. Superhumans, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang telah mewujudkan pusat pemulihan prostetik di Ukraine, memilih Keremorenko dan 6 yang lain untuk latihan terbaru di Jerman. Anatoly Tirik, pengurus firma Otto Bock, berkata terdapat keperluan besar untuk prostesis dan kami perlu melatih seramai mungkin
juruteknik sekaligus. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.